Sebelum ini, admin telah menceritakan kisah-kisah seram di Johor seperti di dataran bandaraya, misteri rumah hilang dan Paradigm Mall. Selain tempat-tempat itu, masih terdapat banyak lagi tempat-tempat seram dan berhantu di Johor yang masih belum dirungkaikan. Di sini admin senaraikan 5 tempat paling keras di Johor bahagian 2. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Hotel Atlantis. Let me show you what I mean. Itu yang masuk biasa mesti orang tahu cerita. Tak tahu cerita takkan masuk situ. Dah tentukan hotel tu memang berani. Hotel Atlantis atau juga dikenali sebagai Atlantis The Lost Kingdom merupakan sebuah hotel terbiar berdekatan dengan Tanjung Balau, Johor. Apa yang sepatutnya menjadi pusat peranginan yang unik kini menjadi bangunan terbiar yang dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang lebat. Menurut cerita, pembinaan Atlantis telah dihentikan pada tahun 1997 semasa krisis kewangan Asia berlaku. Hotel Atlantis ini merupakan salah satu tempat yang sering menjadi tumpuan tim paranormal. Antara cerita seram yang pernah dikongsikan mengenai Atlantis ini adalah kejadian di mana munculnya ramai orang secara tiba-tiba untuk membantu mengangkat mayat di sini, dan kejadian di mana tim paranormal terakam kemunculan seseorang yang kelihatan seperti mereka, namun sebenarnya itu hanyalah jelmaan jin. Terdapat seorang penduduk lama berdekatan dengan Hotel Atlantis ini pernah menceritakan pengalaman aneh yang dialaminya. Hilang jentera-jentera dengan orang-orang yang dekat situ semua hilang. Tak nampak mana pergi. Semuanya tak ada. So lepas tu kita pun ingat, mungkin dia orang pergi tempat lain ke apa ke kan. Ada satu masa kita ada nampak satu bot, kapalnya ke karam 150 orang saja dalam kapal tu lah. Tapi dalam laut tu kita tengok mayat banyak sangat. Betul, kita orang tolong lah, tarik kasi naikkan mayat-mayat tu semua. Yang kita orang panggil pihak berkuasa paling tinggi datanglah 50 orang yang tarik mayat itu. Kita tengok ramai yang tolong. Tak datang daripada mana kita pun tak tahu. Masa kita tarik-tarik, ada seorang sama-sama dengan saya angkat mayat itu, taruh. Tengok orang tu muka pucat habis. Tengok pun macam kita nak cakap pun tak tahulah macam ni. Lepas tu yang dah taruh semua mayat, korang-korang dekat 500 mayat. Lepas tu dah semua susut, tiba-tiba yang tolong ramai-ramai itu hilang. Ke mana tak tahu. Kadang-kadang kita pun ada nampak budak-budak masuk dekat sini kan. Kita orang memang nasihat lah. Ada yang orang-orang Indonesia datang sini, bersembunyi dekat sini, tiba-tiba hilang. Tak ada keluar, tak ada pergi mana. Dan lagi satu yang pasal jentera tu. Jentera-jentera besar tu tiba-tiba hilang. Itu yang betul-betul kita orang. Seterusnya, terdapat juga kejadian yang berlaku kepada Faizal Rozi Vlogs ketika melakukan eksplorasi di sini, di mana terdapat jelmaan dirinya sendiri terakam di dalam kamera. Jadi pada saat saya pula, bila saya tengok video ni, saya adalah yang berada di hadapan sana. Sebab masa tu, masa saya sampai di hadapan, saya memang meluru jalan ke depan, tak tahu kenapa. Dan bila saya menghilang ke kanan, yang tak nampak lagi dalam kamera, sebenarnya saya menghilang ke kanan bersama Adam dan Topan. Mereka ikut sekali saya dekat sana. Jadi bila video Adam ni pula, Adam masuk bilik dan Topan, saya baru muncul di belakang. Itu salah satu benda confuse. Bagi saya adalah di hadapan sana dengan Adam dan Topan. Nombor 4. Wirakot Batu Pahat. Wirakot Shopping Complex yang terletak di Jalan Kundang Batu Pahat, Johor merupakan mall kedua yang dibina dan mula beroperasi di Bandar Batu Pahat
Selepas pembinaan shopping kompleks The Summit Batu Pahat. Walaupun mall ini merupakan mall kedua di Bandar Batu Pahat, namun ia merupakan mall pertama di kawasan Taman Bukit Pasir. Berbeza dengan The Summit Batu Pahat, Wiracourt tidak mampu bertahan untuk bersaing dengan beberapa mall baru yang dibuka seperti Square One dan Batu Pahat Mall. Pada akhirnya, Wiracourt menutup operasi mereka secara tetap dan bangunan mall ini menjadi bangunan yang tidak berpenghuni dan tidak beroperasi. Wiracourt Mall ini memang dikenali di kalangan penduduk tempatan dan desas-desus mengatakan bahawa mall tersebut sebenarnya telah ditutup kerana berlaku banyak kejadian bunuh diri. Memang sangat suka untuk mencari maklumat mengenai kisah sebenar mall ini di internet. Namun kisah seram mengenai mall ini kebanyakannya hanya dapat didengari melalui penduduk tempatan di situ. Terdapat seorang penduduk tempatan di Batu Pahat pernah berkongsi bahawa pada hari pembukaan Wiracourt Mall ini berlakunya kejadian mengerikan di mana seorang pengunjung telah terjun dari tingkat atas bangunan shopping kompleks ini, dan disebabkan kejadian itu semua pelabur menarik diri dari proses memajukan shopping mall itu. Seorang pengguna TikTok juga pernah berkongsi pengalaman sebenar yang dialami oleh ayahnya yang merupakan pengawal di Wiracourt pada suatu ketika dahulu. Menurut ayahnya, pernah berlaku kejadian di mana ayahnya terlihat seseorang cuba untuk terjun dari tingkat atas bangunan tersebut, dan kemudian ayahnya pun bergegas ke tingkat tersebut untuk menyelamatkan orang itu sebelum dia sempat untuk terjun. Namun apabila tiba, ayahnya tidak melihat sesiapa pun di situ dan tiada juga mayat di tingkat bawah. Itu mungkin hanyalah permainan jin di situ. Kisah-kisah seram mengenai mall ini menyebabkan ramai peniaga dan pelabur mengelak dari melabur di shopping mall ini yang dikatakan berhantu. Ada juga yang mengatakan bahawa mall ini sebenarnya telah ditinggalkan kerana struktur bangunan yang dikatakan kurang stabil akibat kerja-kerja pengubahsuaian yang berlebihan, namun tiada sumber yang sahih dapat ditemui bagi memastikan kesahihan dakwaan ini. Kini Wiracourt Shopping Mall dikatakan sedang dilelong pada harga 20 hingga 30 juta ringgit bagi sesiapa yang berminat untuk memilikinya. Nombor 3. Wisma Berhantu. Inilah wisma tersebut. Masih lagi berdiri sejak dari dulu lagi, sebelum adanya pusat hiburan di sekitarnya dan juga pejabat-pejabat yang lain. Dan di sinilah saya bekerja. Dan di sinilah bermulanya kisah yang menyeramkan. Pada Januari 2020, YouTuber Faizal Rozi telah berkongsi sebuah pengalaman seram yang pernah berlaku kepadanya sekitar tahun 2000 di sebuah wisma yang terletak di tengah Bandaraya Johor Bahru. Wisma yang diceritakannya itu terletak di Jalan Wah Ahfu, Bandar Johor Bahru, dan kisah seram yang dikongsikan itu telah berlaku kepadanya ketika dia masih lagi bekerja di wisma tersebut. Yang mana saya mula bertugas di wisma tersebut pada tahun 2000 ataupun 2001 tak silap. Ketika itu masa saya baru dalam lebih kurang 3 tahun habis sekolah. Jadi saya telah diterima bekerja di sebuah syarikat swasta di bawah hotel lain. Jadi di sini saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan semua apa yang berlaku pada masa lalu. Waktu petang merupakan waktu yang sangat sibuk di jalan raya, lebih-lebih lagi apabila di kawasan bandar raya. Disebabkan itu, Faizal dan rakan-rakan kerjanya akan sentiasa cuba untuk menunggu sehingga jam 8 malam, iaitu ketika jalan sudah reda dari kesibukan trafik. Kerana kebosanan, Faizal tiba-tiba tercetus idea untuk mengajak rakan-rakan kerja dan penyelianya untuk bermain permainan yang sedang popular pada ketika itu, iaitu Spirit of the Coin. Selepas seharian bekerja, mereka pun berkumpul bersama-sama untuk bermain Spirit of the Coin di pejabat mereka, iaitu di tingkat 5. Terdapat 7 orang pemain, 4 lelaki dan 3 perempuan. Permainan tersebut telah mereka mainkan selama 6 hari, bermula hari Isnin sehinggalah ke Sabtu. Pada hari pertama, mereka bersetuju untuk bermain tepat jam 6 petang. Setelah mendapatkan persetujuan daripada semua pemain, mereka pun memulakan permainan itu. Semuanya meletakkan jari di atas duit shilling itu dan mula menyebut mantra. Mantra yang disebutkan secara serentak dan berulang-ulang dengan seruan Spirit, Spirit of the Coin, come and play with me.
Pada hari pertama, shilling itu hanya bergerak beberapa sentimeter dari bulatan home dan semua pemain berasa teruja dengan gerakan itu. Namun salah seorang rakan kerja Faizal yang bernama Kudin merasakan perkara itu karut dan menyangkakan ada di antara mereka yang sengaja menolak shilling tersebut. Kemudian pada hari-hari yang berikut, mereka kerap bermain permainan itu sehingga mereka juga pernah mendapat jawapan di mana makhluk di bangunan itu suka bermain dengannya dan memberitahu bahawa umurnya adalah antara 200 hingga 300 tahun dan juga memberitahu tulang-tulang mayatnya berada di bawah bangunan ini. Untuk perkataan, aku diperkosa dan dibunuh dengan pembalak haram. Mayatku ditanam di bawah bangunan ini ratusan tahun dahulu. Kemudian rakannya bernama Kudin yang merupakan seorang yang jenis mulut bercakap lepas bertanya lagi. Kudin bertanya soalan lagi dengan nada yang amat tinggi. Sakit tak diperkosa? Secara tiba-tiba shilling itu berhenti bergerak dan secara perlahan-lahan ia mengeja dan membentuk perkataan yang lain. Yakni, semua di sini akan mati. Setiap orang di sini akan aku ikut pulang walau di mana sahaja kamu berada dan aku akan ikut mati dan mati. Setelah mendapat jawapan itu daripada makhluk tersebut, pemain lain sudah menjadi sangat gelisah. Kudin pula keluarkan jarinya daripada permainan tersebut. Pada hari seterusnya, mereka kekal bermain kerana makhluk yang semalam itu menyuruh mereka berjanji untuk bermain dengannya sekali lagi pada keesokan hari. Makhluk yang memperkenalkan namanya iaitu Siti berkata bahawa bangunan itu dipenuhi dengan jin jahat, lebih-lebih lagi di tingkat 4. Nombor 2. Teluk Sengat. Pekan Teluk Sengat terletak di daerah Kota Tinggi dan lokasinya lebih kurang 70 km dari Bandaraya Johor Bahru dan 40 km dari Bandar Kota Tinggi. Kedudukannya yang strategik terletak di muara Sungai Johor yang lebar mempunyai pemandangan sangat indah, berlatar belakangkan Jambatan Lebuh Raya Senai Desaru yang merentasi Sungai Johor. Terdapat YouTube channel React 87 pernah berkongsi sebuah kisah seram mengenai Teluk Sengat yang diceritakan kepadanya oleh seorang lelaki bernama Wan. Wan dan sahabatnya telah pergi ke Teluk Sengat untuk memancing dan berkemah di situ sekitar pukul 6 petang. Kemudian sewaktu sedang memasang kemah, rakannya telah perasan satu pondok buruk dan mereka telah pergi ke situ dan kemudian memberi salam. Jadi, lepas kawan Wan ni ketuk pintu, dia tolak pintu, tolak pelan-pelan lah. Mereka 6 orang ni sama-sama tengok ada apa dalam pondok tu. Waktu tengah memerhati tu, nampaklah cahaya putih lintas depan mereka. Kan dalam pondok tu gelap. Selepas itu, mereka terus berlari dari pondok tersebut dan ke kawasan tapak perkemahan mereka. Selepas beberapa ketika, mereka pun bersedia untuk melakukan aktiviti utama mereka di situ, iaitu memancing. Selepas sejam berlalu dan tiada satu ikan pun yang dapat ditangkap, salah seorang daripada mereka dikatakan terjumpa satu tali di kawasan itu dan mencadangkan mereka semua untuk menggunakan tali itu untuk bermandi-manda. Wan kata kawan nak ikat dekat pokok main macam Tarzan tu. Kira mereka duduk di darat main macam Tarzan tu, lompat dalam air. Kiranya mereka ni mandi lah. Mereka pun mengambil giliran untuk terjun ke dalam air menggunakan tali yang telah digantung sebentar tadi. Ketika orang yang ketiga menggunakan tali tersebut, tali itu tiba-tiba terputus dan rakannya yang lain memandang ke arah atas tali tersebut dan terus melihat dengan pandangan yang mengejutkan. Yang dua orang kawan Wan ni, mata mereka tengok atas pokok tau, dekat tali tu diikat. Tapi bukan tengok biasa-biasa, muka pun satu macam lah. Bila dah muka satu macam, dua orang kawan Wan yang tunggu nak main tali Tarzan tu kan, lari masuk dalam kemah. Walaupun berasa takut, mereka semua pun cuba untuk menghabiskan masa dengan bermain kad di dalam kemah. Dan sewaktu bermain kad, mereka terdengar bunyi orang berlari, bunyi angsa dan bunyi anjing menyalak di luar. Kemudian rakannya yang berani telah buka zip kemah dan menjenguk keluar. Jadi, bila kawan Wan masuk balik ke dalam kemah, dia tunjuk isyarat jari macam tu. Tu. Lepas kawan dia tunjuk tu, dua orang lagi pergi tengok apa dia yang kawan dia tunjuk ni. Bila kawan dia masuk balik dalam kemah, Wan kata pucat muka dua orang ni.
Dia kata kakak. Dia tak mahu sebut lah kan perkataan nama dia betul kan. Dia sebut kakak je. Tiba-tiba mereka dikatakan mendengar suara perempuan mengilai dengan sangat kuat. Kerana ketakutan, mereka semua pun berlari keluar dari kemah menuju ke jalan besar. Ketika di jalan besar, mereka baru perasan bahawa salah seorang daripada mereka tidak ada di situ. Mereka kemudian berpatah balik ke kemah dan telah menjumpai rakannya itu dalam keadaan pengsan. Kemudian mereka mengangkat rakannya dan terus beredar dari situ. Apa yang membuatkan kisah ini lebih menyedihkan adalah rakannya yang pengsan tersebut telah sedarkan diri pada pukul 8 pagi. Namun matanya hanya memandang ke atas sahaja. Bawa seorang orang tua dah datang rumah. Suruh tengok lah. Apa yang orang tua tu kata kan? Kawan gua ni, dia ternampak kakak dalam jarak yang dekat. Sebab tu jadi macam tu. Sebabkan terkejut, takut dan badan dia jadi lemah tau. Dan tak lama lepas tu, apa yang orang kata? Kawan dia tu meninggal dunia. Mereka tidak sangka bahawa perkara ini boleh membawa kepada kehilangan nyawa seorang rakannya dan membuatkan mereka sentiasa ingat akan kisah seram ini di Teluk Sengat. Nombor 1. Penjara Johor Bahru. Penjara Johor Bahru atau juga dikenali sebagai Penjara Air Molek ditempatkan di ibu kota negeri Johor dan dahulunya dikenali sebagai Kota Jail. Dan penjara ini merupakan penjara yang ketiga tertua di Malaysia selepas Penjara Pulau Pinang dan Penjara Taiping Perak. Penjara ini telah dirasmikan oleh Sultan Ilham almarhum Sultan Abu Bakar pada tahun 1883 untuk menahan para penjenayah di dalam negeri dan juga mereka yang menentang kerajaan penjajah Britania Raya. Penjara ini terletak di atas sebidang tanah seluas 1.8 hektar di kawasan bandaraya dan dikelilingi oleh 3 batang jalan raya iaitu Jalan Air Molek, Jalan Gertak Merah dan Jalan Khalid Abdullah. Pada 30 Ogos 2005, penjara ini telah dipindah ke Bandar Keluang di Johor Tengah disebabkan kekurangan ruang. Pada tahun 1883, sebuah perigi telah digali sebagai sumber mata air untuk penghuni penjara Johor Bahru dan sewaktu Perang Dunia Kedua semasa Jepun menjajah Melayu pada tahun 1945. Perigi ini berubah fungsinya menjadi tempat pelaksanaan hukuman pancung atas perintah Jeneral Tomoyuki Yamashita yang terkenal sebagai jeneral yang sangat kejam. Apa yang saya tahu mengikut sejarah tu dulu Jepun ni kalau dia hukum pancung kepala kat situ lah. Dekat sini Kat perigi tu. Mengikut cerita daripada kaki tangan penjara Johor Bahru dan penghuni penjara, mereka mendakwa pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan seperti terlihat bola api muncul dari dalam perigi yang tidak diketahui ke mana hala tujunya. Selain daripada itu, berlaku juga kemunculan lembaga tanpa kepala berdiri tepat di atas perigi. Selain itu, seorang bekas pegawai di penjara Johor Bahru ini pernah berkongsi pengalaman seramnya ketika dia sedang meronda di penjara tersebut. Jadi masa saya ronda tu, saya nampaklah sosok yang bagi saya seram lah. Sebab dia keluar daripada tembok. Benda tu pun seakan-akan nampak tak nampak lah. Tapi clear nampak yang benda tu adalah sosok macam seorang perempuan yang tengah dukung baby. Dia tunduk macam ni, rambut dia turun macam tu kan. Kumpang-kumpang gitu. Keadaan dia pegang baby macam ni. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima tempat ini yang manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Komen juga pengalaman seram anda di Johor.